الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita ruang ini pada waktu duha ini, waktu yang banyak diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi setia untuk meneruskan pengajian pendiskusian berkaitan dengan hadis 40 ini. Moga-moga manfaat ini mengalir jua kepada si pengarang kitab dan penyusunnya. Qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fi daran amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan dengan hadis yang ke-21, muka surat 55. Kita teruskan dengan kitab 40 hadis jalan ke syurga yang disusun oleh Zamri bin Hashim, yang telah pun ditahqiqkan oleh Maulana kita, itulah oleh Fadilatul Syekh Almarhum Ustaz Fahmi Zamzam bersama dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 ialah hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada ibu bapa. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. An Talhata ibn Muawiyah Sulami radhiyallahu anhu qala: Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridul jihada. Qala ummuka hayyatun? Qultu na'am. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilzam rijlaha fa thamma al-jannatu. Rawahu Tabrani. Maksudnya ialah an Talhata, daripada Talhah ibn Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu telah berkata, Ataitu Nabiyya, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan telah aku kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Kata Talhah, Talhah sedang bercakap dengan Nabi. Talhah kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul jihada, aku sesungguhnya aku ingin berjihad. Ya Rasulullah, aku nak keluar pergi berjihad fi sabilillah. Maka Nabi menjawab, ummuka hayyatun? Adakah mak kamu masih lagi hidup? Kamu ada mak tak? Ada mak lagi tak bersama dengan kamu? Maka kata Talhah ibn Muawiyah As-Sulami, dia kata apa? Naam, ya, masih lagi ada. Mak saya masih lagi ada dan mak saya masih lagi hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam rijlaha. Nabi kata apa? Ilzam rijlaha, pi berbakti kepada dia. Pi jumpa mak kamu, berbakti kepada ibu kamu. Fa thammal jannatu, sesungguhnya syurga ada dekat mak kamu tu. Mak kamu ni syurga. Selalu kita duk dengar dalam cerita-cerita Melayu, itulah syurga kamu, itulah syurga kamu. Hari ini kita dengar dalam hadis Nabi sendiri bahawa kalam yang kata mak ini syurga adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada
Talhah ibn Muawiyah As-Sulami, bahawa wahai Talhah, mak kamu tu syurga. Ibu kamu ni adalah ibu yang paling syurga sekali. Kamu nak tak payah pergi berjihad mana pun, tapi kamu pilah cari mak kamu dan berbakti kepada dia. Ini berkaitan dengan tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kerana betapa banyaknya jasa mak bapak kita, betapa besarnya jasa mak bapak kita kepada kita tuan-tuan. Korban mak, korban bapak, siapa tak boleh nak sangkai. Tuan-tuan, selagi mana ada mak ada bapak, tuan-tuan, tak ada sesuatu pun yang kita tak boleh kata halang kita daripada kata nak berbakti kat dia. Tuan-tuan tak boleh kata saya tak ada masa. Tuan-tuan tak boleh kata saya tak ada duit, sebab dia tak minta duit. Tuan-tuan tak boleh kata saya tak ada masa, dia tak minta masa kita. Tuan-tuan tak boleh kata dekat dia saya tak ada upaya, dia tak minta keupayaan kita. Hanya dia minta ialah anak ni duduk dengan dia, duduk depan mata dia, jangan menyakitkan dia, jangan sakitkan mak kita. Kerana mak kita tuan-tuan, dia tak mahu kita sakitkan dia aja. Siapa ada mak, siapa ada bapak, dia ada peluang cari syurga. Kerana Allah menuntut kebaktian kita kepada mak bapak. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Baik, Allah berfirman, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada mak bapak. Pak pesan Allah pada yang pertama, Allah kata perintahkan kat kamu sembah Allah dulu, nombor satu. Nombor dua, selepas menyembah Allah, nombor dua perintah Allah ialah buat baik kepada mak bapak kamu. Jangan jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai pada umur indaka kibara, sampai satu umur dia dah tua, sampai satu masa mak kamu dah tua dalam jagaan kamu dan peliharaan kamu, maka jangan sesekali, kerana Allah Maha mengetahui waktu paling besar ujian yang Allah bagi pada seorang anak ialah ketika mana jaga mak dan bapak dia ketika usia dah lanjut. Tidak tuan-tuan, siapa yang pernah ada mak bapak yang usia dah lanjut, dia tahu betapa satu ujian besar untuk si anak ini, untuk sabar dalam jaga mak bapak yang telah lanjut usia. Mak bapak yang telah lanjut usia tuan-tuan, ada kalanya dia hilang dia punya ingatan, dia dah mula nyanyuk, dia mula dah tak ingat. Waktu itulah tuan-tuan dia akan ulang benda yang sama berulang-ulang. Tadi dia cerita dah, sekarang dia cerita lagi. Tadi dia tanya dah, dan dia tanya lagi. Maka inilah tuan-tuan kesabaran antara pada anak. Anak tak boleh kata dekat dia. Sebab tu tuan-tuan tengok satu iklan dulu. Iklan yang bapak dia, anak dia tanya, burung apa tu bapak? Tu ingat tak iklan tu? Tu contoh lah. Burung apa tu bapak? Bapak dia jawab, burung apa? Burung bapak tu? Burung murai. Burung apa tu bapak? Burung murai. Burung apa tu bapak? Burung murai. 10 kali tanya pun bapak tu tak jawab dengan nada yang sama. Bila mai ketika mana bapak ni dah tua, bapak ni tanya benda yang sama. Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa tu mana? Burung murai. Burung murai lah. Dia akan mula meninggikan suara. Ini beza anak dengan bapak. Hari ni anak kita tuan-tuan, kita ada anak. Sebab itu tuan-tuan, tengok wajah kita, wajah mak bapak kita yang dah berumur. Tuan-tuan tengok wajah mak bapak, tuan-tuan tengok wajah tuan-tuan ketika umur dia menjangkau macam mak bapak kita. Masa tu baru kita tahu betapa hati seorang ibu dengan bapa. Dia bukan sengaja buat bagi dia tak tahu.
Kita kadang-kadang rasa macam mak kita, bapak kita ni buat tuan-tuan, macam saja dia buat. Saja dia buat bagi nak terasa hati ni. Dia ulang benda yang sama, tapi sebenarnya tuan-tuan, bukan dia saja nak buat, tapi sebenarnya memang Allah jadikan dia. Indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Pesan Allah kat kita tuan-tuan, waktu ketika usia macam ni, jangan kata kat dia jangan pergi mengeluh kat dia. Jawab soalan dia, penuhi permintaan dia. Dia tak lalu makan, kita beli ke dia bengkang ubi kayu. Dia suka makan bengkang ubi kayu, kita beli bengkang ubi kayu kat dia tuan-tuan. Hari dia minta, kita pergi beli kat dia. Bomat dia, kita cubit sikit. Kita mak tak suka bengkang ubi kayu, cuba cari sepera gandum kat. Kita kata jenuh pergi cari sepera gandum pula, pergi cari tuan-tuan. Dapatlah seketui pun balik mai bagi dia makan. Tak sedap macam mana dulu-dulu punya. Hampir cari tengok yang sedap-sedap macam dulu-dulu punya. Anak ni kata apa? Makan sudah lah. Anak ni mula bercakap. Baru minta 2 kali. Tukar bengkang ubi kayu pergi ke sepera gandum, dah mula kita mengeluh. Dulu kita masa kecil, mak pun nasi dengan ikan goreng, kita tak lalu makan. Apa mak buat? Mak kata, cik mau telur ke? Cik mau telur ke? Kita pun tak sebelah ikan ni, makan dengan telur pula. Makan dengan telur tuan, tak makan tak habis. Dia tahu cik makan tak habis. Dah mak tak lalu nak makan, tak sedap telur ni. Ada ayam goreng. Mak tak tunggu saat nak, dia keluar pergi cari orang sebelah rumah, ada tak seketui mi ayam nak goreng kat anak bagi makan. Tu jiran dulu. Pergi seketui ambil daging goreng mai bagi dia makan tuan. Minta pergi 10 kali pun dia tetap akan cari jalan nak bagi anak dia kenyang. Anak dia minta sekali, minta kali kedua, makan sudah mak. Ni pun sepera gandum, yang tu pun bengkang ubi, makan sudah lah. Ni jawapan anak. Kerana anak dia tak boleh buat lebih dari 2 kali, lebih dari 2 kali dia mula bebai. Tapi fala taqul lahumā uffin, siapa yang mampu untuk mengelak daripada cakap macam tu tuan-tuan, maka Allah bagi kat dia apa tuan-tuan? Allah bagi kat dia satu kemuliaan yang besar di sisi Allah. Kerana itulah syurga kita tuan-tuan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kata macam tu, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia dan bersopan santun. Tuan-tuan, apa perkataan yang memuliakan? Ni yang di Pertuan Agong baru sampai ke hari ni baliklah. Hari ni habis dah program di kat sini. Tuan-tuan, kita jumpa yang di Pertuan Agong, apa perkataan yang kita akan cakap? Apa kita akan cakap? Kita akan cakap dengan nada tangan duduk sebelah lagu ni, ya tuanku, ya tuanku. Tuanku duduk, sila duduk tuanku. Tuanku, duduk lagu tu. Kita terus kata tuanku lah tuan-tuan. Kita pergi jumpa Gubernur sudah lah. Sebab Gubernur yang nak bagi PJK, PJM ke apa pokok jalan depan mau ni tuan-tuan, dia nak bagi. Cuba jumpa dengan dia. Berani angkat suara? Berani angkat suara? Tak berani. Sebab kita tahu angkat suara kat yang di Pertuan Agong ada hukuman dia. Sebab kita jadi orang yang tidak menghormati kepada yang di Pertuan Agong ataupun yang di Pertuan Negeri. Tapi dengan mak bapak kita tuan-tuan, Allah suruh kita memuliakan qaulan karima. Muliakan dia dengan kemuliaan macam mana? Kemuliaan yang kita tunjukkan ialah ibarat dia seperti seorang permaisuri. Kalau ayah kita tuan-tuan, dia seorang king, seorang raja. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau permaisuri dia minta apa semua kena penuhi tak? Kena penuhi semua permintaan dia. Suara boleh tinggi daripada permaisuri tak? Tak boleh tinggi. Suara boleh tinggi daripada king tak? Tak boleh suara pada tinggi. King minta apa semua kena bagi. Tu tuan-tuan, tahap penghormatan kepada ibu dan ayah, itu tahap dia. Kalau kita tak mampu buat lagu tu tuan-tuan, sebaliknya kita akan menyambut seruan Allah yang kata fala taqul lahumā uffin, kamu cakap kepada mak bapak kamu. Baik tuan-tuan, hadis yang seterusnya, hadis ke-22. Hadis menghubungkan silaturahim. An Abdullah ibn Salam
An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nasu afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sillu al-arham wa silu al-arham wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihin. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, Nabi kata, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagi makan ke orang, bagi makan ke orang. Ni tuan-tuan, afsyus salam, bagi salam ke orang pun kita sambut, memang kita ada buat. Wa at'imut ta'am, bagi makan ke orang, lagi kita buat. Antara dalam dunia ni tuan-tuan, antara golongan bangsa yang paling banyak bagi makan ke orang adalah bangsa Melayu. Paling banyak. Kita semua benda kita buat kenuri. Sebab itu tuan-tuan, bukan saya sebut kata perli pasal kenuri, jangan silap faham. Tuan-tuan, orang dulu-dulu dia merangka setiap sesuatu pasti dia dah makan. Perasan tak? Anak bersalin, bini isteri dia bersalin, bagi makan. Habis tidak, setandan pisang dia buat balik mai. Orang dulu. Perasan tak? Habis tidak, hak perempuan buat bubung petang Jumaat, bubuh dekat depan rumah, budak-budak mana lalu dia bubuh dalam pinggan, makan, bubung. Tidak tuan-tuan? Habis tidak tuan-tuan, dia buat aiskrim Malaysia, tak depan rumah, budak-budak duk main depan rumah, ambil makan. Dia banyak bagi, wa at'imut ta'am, dia banyak bagi makan. Dia tak ada duit dia tak banyak, tapi dia bagi makan sekadar apa yang dia mampu. Saya ingat tuan-tuan, dulu arwah ayah bapa saya, dia kerja feri, kerja ni bahagian feri ni, feri Pulau Pinang Import. Dia duduk atas dek atas tu pagi, waktu pukul 5 pagi duduk gelap lagi. Macam mana tuan-tuan feri tu pi merapat masuk ke dek tu, dia duduk di atas, dia jatuh ke dalam sungai Perai. Daripada atas feri masuk dalam sungai Perai tu jatuh. Dan kawan-kawan siapa tak sedar, pukul 5 pagi gelap, jatuh tuan-tuan sampai ke bawah. Arwah ayah cerita, kaki dia dah cecah yang selut dekat bahagian bawah sungai Perai. Tapi Allah nak pelihara dalam, sebab feri pula boleh masuk tempat tu dalam. Allah nak pelihara dia naik balik timbul, dan dia naik balik atas feri, dia naik balik. Lepas tu baru kawan-kawan sedar, bila baju dia semua dah lokos habis tuan-tuan, dia baru sedar, kata dia naik atas, dia bawa dia naik atas. Dulu kan orang dulu naik basikal, on the way duduk balik daripada dia masuk ke duduk Dobigat, masuk main ke Dobigat ni, mak dengan tok ni dia tengok awak ni bawa balik main pisang standan. Tengok tuan, balik pisang standan dekat belakang carrier basikal tu, balik pisang standan. Lepas tu tengok baju ni selut kira kotor lah tuan. Bila tanya kat dia kata hari ni dia mati hidup semula. Dia balik pisang standan, dia kenuri habis satu kampung. Ini orang dulu nak nyatakan syukur tu, bagi makan kat orang dengan pisang. Sampai ke hari ni pun, hari Jumaat, pasti apa budaya tak pisang jadi duduk kat depan masjid? Pasti apa? Kerana budaya itu, adat itu dibawa dari dulu. Walaupun dia boleh bubuh buah anggur kat depan tu, dia boleh bubuh muktan ke apa ke, tapi dia cari pisang. Sebab benda mudah, murah, tapi bagi makan kat orang. Tak pisang standan, habis depan masjid, orang makan. Yang menyelit pisang pun dah, yang kepak sesikat tu bubuh dalam ragam motor simpan, sebab malam ni boleh buat pek ngah pisang.
Ada arak buat perangai lagu tu. Tak apa, makan. Tuan-tuan. Wa at'imut ta'am, bagi makan ke orang. Nabi kata apa? Pertama, wahai manusia, sebarkan salam. Nombor dua, bagi makan ke orang. Wasilu arham, sambungkan silaturahim. Yang ni tuan-tuan, kita ada sikit problem. Yang ni kita sikit problem. Kita cukup susah nak pergi jumpa orang yang kita buat salah, ataupun orang tu tak salah pun, ataupun kita rasa kita tak salah ke apa ke, nak pergi mengalah berjumpa seseorang untuk kita pegang tangan dia, kita minta maaf lebih kurang apa-apa kita salah, saya minta maaf banyak-banyak, sudahlah kita sikit-sikit, kita tak mau nanti esok ni bawa sampai ke akhirat. Hang dengan aku adalah saudara-saudara sedaging, kita sama Islam, aku tak boleh buat macam ni kat hang, minta maaf banyak-banyak. Nak merendah untuk memulakan minta maaf kita susah. Bagi salam ke orang boleh, bagi makan ke orang boleh, tapi tuan-tuan nak pergi minta maaf, nak sambung silaturahim, sikit ada problem, situ sikit akar ada sangkut. Tambah-tambah dengan adik-beradik ni, nak main raya, nak main ni puasa, bulan puasa tuan-tuan, antara benda yang kita kena confirm kena buat sebelum masuknya Ramadan ialah kita kena sambung silaturahim antara adik-beradik. Sebab apa? Menjelang malam Lailatul Qadar, masuk Lailatul Qadar tuan-tuan, malam 10 malam terakhir, hari antara yang kita tunggu-tunggu pada bulan Ramadan, antara manusia yang Allah tak mau dengar dia punya doa dia, Allah tak mau tengok apa dia minta, Allah tak mau tengok apa dia buat, ialah apa dia? Orang yang memutuskan al-qati', orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang ada problem dengan hubungan adik-beradik dia. Silaturahim artinya adalah penyambungan adik-beradik, kakak dengan abang, adik dengan abang, mak dengan bapa, pak menakan dengan mak menakan. Dia nak kena ada perhubungan tu ada. Biar kita ni jarang bercakap, tapi kita ada hubungan. Daripada banyak bercakap, hubungan kita ketak. Dalam grup boleh bergaduh. Punca dia apa? Sebab duk tayang makan buka puasa. Tu ya. Dia ni masak, dia ni hantar daripada Kuala Lumpur, hantar main gambar. Hari ni dia buat nasi dalca. Yang seorang ni komen, awak dalca nampak pucat. Si kakak komen, adik balas balik, ni buat macam mana? Yang ni yang kau ambil resipi kat mak dulu. Dia ni balas balik, mana mak ajak dalca pucat lagu tu. Dia ni balas balik, duk balas pasal dalca. Tuan-tuan, dalca sungguh bergaduh terus dalam tu. Lepas ni aku tak mau hantar apa dalam ni, apa semua nanti komen macam-macam. Aku tahulah aku duduk Kuala Lumpur seorang-seorang, tak ada adik-beradik kat sini, yang tahu tak sedih lagu mana ke apa. Apa tu mai dah bubuh lagu ni pula, apa dia kata aku nak dalca, aku nampak pucat lepas semua. Tak apa, tahun ni tak balik raya pasal dalca, tak balik raya. Tuan-tuan, yang kakak ni pun pasal kat yang tu pun nak merajuk macam ngapa lagi, pondan apa di bulan tu. Habis tuan-tuan, punca dalca. Tuan-tuan, jangan putus silaturahim dengan benda yang remeh. Jangan. Baik tuan. Yang ketiganya Nabi kata, yang keempat Nabi kata apa? Wasallu bil laili wan nasun niyam. Nombor 3 nombor 4, semayanglah malam di waktu orang sedang tidur. Kamu semayang pada waktu malam ketika orang sedang nyenyak tidur, majoriti orang tidur, hang bangkit semayang malam, walau dengan 2 rakaat sekalipun. Bangun, tadkhul jannata bisalam. Kalau kamu buat macam ni, pasti kamu dapat masuk syurga dengan selamat. Sebab apa? Nombor 1, kamu jaga hubungan dengan Allah. Nombor 1, afsyus salam, hubungan dengan manusia keseluruhannya. Wa at'imut ta'am, kamu jaga hubungan dengan orang susah, bagi kenyang orang susah. Nombor 3, kamu jaga hubungan dengan adik-beradik kamu. Perasan tak hadis ni? Perasan tak? Afsyus salam, hubungan dengan orang keseluruhannya umat Islam. Nombor 2, bagi makan pada orang miskin. Wa at'imut ta'am, bagi makan ke orang yang lapar ialah orang miskin, bagi jaga hubungan dengan orang miskin. Nombor 3, jaga hubungan dengan siapa? Dengan adik-beradik kita. Nombor 4 ialah apa? Jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Apa Nabi kata last sekali?
tadkhulul jannata bisalam, masuklah syurga kepada kamu dengan selamat. Baik tuan-tuan, masuk hadis yang ke 23. Hadis ke-23, menziarahi orang sakit. An Thawban radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza 'ada akhahu al-muslim lam yadhal fil khurfati al-jannati hatta yarji'. Rawahu al-Muslim. An Thawban radhiyallahu anhu. Siapa Thawban ni tuan-tuan? Ada sekali tu saya adalah dah satu, tak apalah, tak mau abang orang tu memang nama dia kan dalam bahasa Melayu. Thawban ni kalau ejaan dalam bahasa Melayu dia eja je lah, dia eja TSAUBAN. betul. Dah sekali tu forum tu dia punya ada seorang tu dia sebut seperti kata-kata tauban. Tuan-tuan baca elok, jangan baca tauban walaupun T, tapi dalam bahasa Melayu T, sebab dia nak menterjemahkan huruf tha supaya sebutan thauban bukan sauban tapi thauban. Thauban ni siapa? Thawban ni tuan-tuan, dia masyhur dengan kisah berkaitan dengan hubungannya dengan baginda Nabi SAW. Masyhur. Dia ni orang yang sangat sensitif dengan Nabi. Dia tak boleh Nabi tak ada. Dia tak boleh mata dia renggang daripada melihat wajah Nabi. Ini Thawban. Kita ada anak tuan-tuan, anak kecil. Anak kecil lagi boleh duk keletek main lagi lah. Tuan-tuan pergi duk jauh-jauh, tuan-tuan teringat kat siapa? Ni yang bapak-bapak ni, yang muka mau tengok misai melenting semua ni tuan-tuan, main dengan anak kecil ni, habis kepala otak kita duk fikir sebab apa tuan-tuan? Sebab kita duk terbayang muka dia, geram perangai dia, cara dia pula dah pandai mula-mula duk belajar bercakap, boring-boring tengok video dia. Sebab kita teringat muka dia. Kalau boleh ni nak bawa dia pergi sekali, mana-mana pun kita pergi. Tuan-tuan, Thawban radhiyallahu anhu, dia punya perwatakan dengan Nabi ni tuan-tuan macam tu, sampai tahap macam tu. Satu hari tuan-tuan, Thawban radhiyallahu anhu ni dia balik pi rumah dia dari Masjid Nabawi. Dia balik pi rumah dia, pergi jumpa anak isteri dia. Tengah duduk ni, tengah duduk sembang ni dengan anak isteri, duduk seronok melawak mai. Tiba-tiba tuan-tuan, dia teringat, Allahu Akbar, aku ni tak tengok wajah Nabi ni. Thawban tuan-tuan, wajah yang tadi duduk seronok main dengan anak-anak ni bertukar tuan-tuan, pucat lesi wajah dah. Pucat daripada hujung kepala sampai hujung kaki, tangan-tangan pucat habis, macam orang terkejut tu. Pucat. Dia terus tengah duduk seronok, dia keluar lari daripada rumah, terus pergi ke Masjid Nabawi, pergi ketuk rumah Nabi, ya Rasulullah, kamu okey ke? Nabi kata, saya okey, tak ada apa. Dia tengok-tengok wajah Nabi, Allahu Akbar, serupa macam darah buh balik. Itu Thawban. Dia tak boleh berjauhan dari Nabi SAW. Ni Thawban. Ni riwayat dia kata apa? Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim itu, idza ada akhahul muslim, kalaulah dia pergi menziarahi saudara Islamnya yang sakit. Ada artinya pergi ziarah orang sakit. Kalaulah apabila sesungguhnya seorang muslim itu, apabila ada akhahu, dia pergi ziarah saudara dia yang sedang sakit, al muslim, seorang muslim, lam yadhal fi khurfatil jannah, sentiasalah dia dalam keadaan khurfatil jannah hatta yarji', dia sentiasa berada seolah-olah orang yang pergi ziarah orang sakit ni, dia macam duk khurfatil jannah, duk pergi petik buah-buahan syurga.
seolah-olah dia ni dah dibagi syurga, duk petik buah-buahan syurga. Macam tu punya kemanisan yang Allah nak tunjuk dekat dia kelak. Sampai dia balik, main ke rumah dia balik, macam tu punya besarnya Allah bagi kepada kelompok yang suka pergi ziarah orang sakit. Tuan-tuan, kita dengar orang sakit nak pi kaki berat, sebab kaki berat syaitan cukup suka untuk mengelak daripada kita membuat sunnah yang Nabi suka. Kita dengar saudara kita sakit, kita berat nak pi, ingat itu adalah merupakan keberatan yang syaitan cuba tonjolkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ada seorang mamu ni tuan, dia rajin pergi Masjid Hashim Yahya dengan Syekh Yusuf. Tuan-tuan kalau perasan mamu ni tuan-tuan, mamu ni dia suka jalan unduk kat belakang. Dia antara orang boleh lari unduk kat belakang. Syarif perasan dia kan? Dia pakai smart, pagi-pagi dia pakai kot. Baju putih, kalau putih semua putih. Mamu ni bersih, dia orang memang orang jenis jaga. Badan slim, badan cantik badan dia. Tentu apa hobi dia, apa amalan dia. Saya masuk hospital tahun 2012, duduk ICU. Habis keluar pada ICU masuk ward biasa, dah okey, dah sedang, dah apa semua. Tuan-tuan, dia mai duduk tepi saya tengok, saya kata mamu ni dia kenal saya ke? Saya pun tak apa nak kenal dia masa tu. Dia tengok saya, dia kata tak apa, insya-Allah Allah bagi sembuh. Tak apa, sakit ni semua Allah punya. Allah bagi, Allah nanti ambil balik nanti. Banyak-banyak baca, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar. Dia pesan kat saya. Satu dua ada lagi lah, oksigen pun dua ada lagi. Kita pun dengar apa-apa. Keluar main tuan-tuan. Lepas habis dia pergi kat saya, dia pergi kat Cina sebelah. Dia ni main ziarah aku, kau main ziarah semua orang. Habis pergi ziarah sebelah, dia pergi tak apa. Ini semua Tuhan punya, dia mesti bagi yang baik punya. Dia pergi sebelah dia abang lagi. Dia round satu ward tu. Rupanya kawan ni tiap-tiap petang kerja dia pergi ziarah orang sakit. Bila keluar main tuan, jumpa dia kat masjid, dia kata kat saya apa? Ustaz ingat lagi saya? Dia kata saya ingat mamu main kat saya dulu. Tahu ustaz masa tu mamu tak kenal ustaz tahu. Mamu tak tahu ustaz duk mengajar masjid, mamu tak tahu. Mula-mula saya jumpa dia tuan-tuan bukan kat masjid, saya jumpa dia dekat mana tahu? Dekat ni car passing. Duk jogging tuan-tuan jumpa dia. Tapi nak tegur tak berani. Jumpa kat masjid baru saya tengok dia. Tengok dia tuan-tuan, dia kata ustaz kenal saya. Tu saya kenal. Saya perasan mamu. Baru saya kata mamu memang suka pergi ziarah kat orang tu. Saya memang tiap-tiap petang lepas saya jogging pun saya naik atas pergi tengok orang sakit tak. Mamu kenal dia apa ke? Saya tak kenal. Pasti mamu pergi ziarah. Sebab Nabi kata pergi ziarah orang sakit ni macam duduk dalam syurga. Allahu akbar tuan-tuan. Orang biasa tuan-tuan, tapi rupanya ada satu amalan dia buat yang amalan sunnah, yang sunnah Nabi yang dia buat tuan-tuan, dia ambil bertepatan dengan apa yang Nabi suruh. Dia orang nampak relax, cool, relax pagi subuh main semayang tu balik, main tak zuhur main balik, dia lagu tu baik tuan-tuan. Ini antara benda yang Nabi suruh buat, ziarah orang sakit. Tapi ada adab untuk menziarahi orang sakit. Ada adab dia. Satu tuan-tuan, antara adab ziarahi orang sakit adalah adab dia apa? Nombor satu, jangan ziarah terlalu lama. Jangan. Satu, dua, jangan tanya umur dia. Bang ni umur berapa? Jangan tanya umur dia. Tanya umur kawan tu duk sakit. Nampak tu memang nampak teruk lah. Pergi tanya, umur berapa? Dia ni bang, saya 70. Padan lah. Ibu lagu tu tuan-tuan, kawan ni kata padan, maksudnya padan apa? Padan lah, memang nak padam dah. Tuan-tuan, jangan tanya umur. Nombor dua, jangan duduk lama-lama. Nombor tiga, jangan tanya banyak. Jangan tanya banyak.
Macam mana masuk hospital hari tu? Ni perasaan orang sakit tau. Hospital sakit, orang tanya lagu tu. Ustaz, macam mana boleh masuk hari tu? Yang tu tuan-tuan, soalan tu soalan yang soalan maut tu. Soalan tu soalan yang boleh kita geram tu. Kita nak cerita balik keadaan daripada A sampai Z. Saya hari tu keluar ni. Ni gas tu kat mulut. Dia suruh kita pi. Saya fikir tengah ada kuliah je. Tuan-tuan, dia gas tu kat mulut ni. Dia duk tanya kat kita, oh macam tu tu tak pergi hospital awal ke? Tanya lagi. Kita pun kata dah pergi dah. Lalu tu lagi senyap lagu tu kan. Jangan tanya banyak. Nombor 4, doa dekat dia. Apa dia kata kat dia? Ingat perkataan ni, la ba'sa tahurun insya-Allah. Doesn't matter. La ba'sa ni doesn't matter. Tahurun, sembuh insya-Allah. Ini untuk orang tak ada apa, insya-Allah sembuh. Bahasa kita gitu. Jangan cerita kawan saya dulu sakit lebih kurang lagu ni tapi nampak dia dulu nampak okey jugalah, tapi keluar main lepas 4-5 hari tu tengok makin lama makin teruk habis. Kita biar bang lagu tu ke dia pula. Tuan-tuan, kemungkinan hari ni ada, esok tak ada dia ni. Hilang motivasi diri dia. Jangan pergi merapu lagu tu. Jangan duk pergi cek hidung, duk pergi tengok pula hidung okey tak? Sebab orang kata kalau nak mati ni hidung jatuh. Janganlah. Jangan. Ada benda jangan buat. Piduk tepi dia, tak apa, kita doa sama-sama. Piduk tepi tu doa dekat dia. Syafakallah, moga Allah sembuhkan kamu. Allahumma shfi mardahu ya Allah, Allahumma shfi mardahu, Allahumma shfi mardahu ya Allah. Bagilah kesembuhan kat dia ya Allah. Ni baru kawan. Ni tanya, nanti lepas ni kita boleh keluar balik lepas ni jalan kita keluar balik lepas ni kita duduk padang kota min corner balik tak payahlah. Tuan-tuan, habis baginda ajak kita dengan membaca doa ni sebanyak 7 kali. As'alullahul azim rabbal arshil azim an yashfiyak. Ini doa kita. As'alullahul azim rabbal arshil azim an yashfiyak. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arasy yang agung, mudah-mudahan dia menyembuhkan kamu. Ni doa kita tuan-tuan. Jangan cek hidung, jangan cek tapak kaki. Faham? Dia duduk ujung kaki, dia tengok tapak kaki dia. Ada. Saya pernah pergi tuan-tuan, tengok orang sakit, kawan ni tu macam yang jorah nak kata belum puasa hari ni apa yang jorah mak using kelubi. Ni jorah. Duduk tepi belakang tu, duduk petak tangan tu, dia buat begitu. Buat begitu. Macam nak petih kepala dia. Duduk geleng-geleng kepala tengok. Dia tengok tapak kaki. Tu pergi tengok tepi dia tu, tengok hidung kawan ni pula punya pakai. Kawan tu memang dah debu sombong tu dah. Tak payahlah dia pergi tengok. Tinggal tak tarik tengok, nak tengok hidung lagu tu lah. Duduk tepi tu tak apalah. Dia pergi abang kat keluarga dia, tak apa. Jaga dia elok. Jaga elok dekat dia. Ajak mengucap bang lah. Dia pergi abang lagu tu. Kalau tuan-tuan sekiranya memang dah tengok-tengok nazak lebih kurang, doktor pun habang kata memang tak ada harapan apa dah, tak boleh nak buat apa dah, tinggal yang nak bawa balik lah, tak apalah, kita pergi abang dah boleh mulalah kita nak banyak baca surah Ar-Ra'd tu. Kalau orang nazak tuan-tuan, nazak artinya nazak dalam keadaan sakarat, bukan baca Yasin, baca surah Ar-Ra'd dengan doa kita pada ya Allah, jika kesembuhan baik untuk dia, sembuhkan dia. Jika kebaikan itu kembali kepadamu, maka terserahlah jua kepadamu ya Allah. Ini surah Ar-Ra'd. Baca surah Ar-Ra'd waktu orang tengah nazak, tengok duk teruk tak ada apa nak tengok mati tak mati, tuan-tuan baca surah Ar-Ra'd yang ke-24, hadis ke-24. Kaya jiwa tidak meminta-minta kepada manusia. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li an la yas'ala an-nasa syai'a
wa atakaffalu lahu bil jannati faqultu ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Rawahu Abu Dawud. Daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin, yakni berjanji kepadaku bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu kepada orang lain, aku akan menjamin syurga untuk dia. Siapa yang tak harap kat orang, tak harap kat orang tau, nak jadi orang hebat, nak jadi orang kaya, nak jadi orang berpangkat tinggi, nak jadi orang apa-apa pun, tak harap kat orang. Orang panggil apa? Tapi menyerendeh yang main. Menyerendeh kat orang, nak harap. Saya duk harap kat Tuhan ni lah, dia tak harap kat orang lain. Dia pibuh lagu tu. Tuhan seorang yang boleh tolong saya, orang lain tak boleh tolong. Ini antara ayat-ayat mengampu dan menyerendeh. Ini tuan-tuan mau duku kepala seorang 12 kali. Nak menyedarkan dia bahawa bukanlah itu yang patut diminta. Pemilik hak milik pangkat, pemilik hak milik kekayaan lah hak milik Allah mutlak. Manusia tidak mampu untuk menjengah walaupun sikit urusan ini. Tapi usaha kita itu perlu ada. Kalau jika perlukan untuk dia asalkan untuk mentadbir dunia sebagai khalifatul fil ard. Tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Siapa-siapa yang duk minta kat manusia, siapa-siapa yang tak minta kat manusia, harapan hanya pada Allah. Dia usaha, kemudian dia harap kepada Allah, maka Allah jamin bagi dia syurga. Nombor 2, lalu aku berkata, kata Thauban, aku berjanji wahai Rasulullah, selepas ini Thauban tak pernah minta-minta sesuatu pun kepada sesiapa pun. Thauban tak pernah minta. Tak minta pun kat siapa-siapa. Tuan-tuan, maksud apa kat sini tuan-tuan? Umat Islam dididik apabila kaya mereka hendaklah pemurah, dan apabila susah mereka mesti menjaga maruah. Ni orang Islam. Kaya jadi pemurah, kalau miskin ada maruah. Ada maruah dia. Mereka tidak akan mengemih dan meminta-minta sedekah kepada orang lain. Mereka malu berbuat demikian kerana masih mampu mencari rezeki dengan kesihatan tubuh yang dimiliki. Mereka juga menyembunyikan kesempitan hidup dengan tidak menceritakan kepada orang lain. Golongan ini dipuji oleh Allah dan mereka lah golongan yang paling afdal. Kita beri zakat dan sedekah. Ni orang yang sembunyi, malu nak abang ke orang. Tuan-tuan, saya kemarin pagi Jumaat kemarin, baru lepas habis sembahyang subuh dengan siap sujud sejadah, keluar tuan-tuan, baru nak keluar pada ruang solat tu, satu perempuan memang ketuk pintu, ketuk cermin ruang solat ni. Panggil aku ni, panggil saya aku tu. Tu dia ni gila punya gangster, mana punya gangster ni, dia tak tahu lah 08 dengan 016 ke apa tahu mai, ke 016 DG punya gang mana tahu. Ni panggil main tu. Kita pun pagi-pagi Jumaat dia ni buat leceh, aku dah baru sampai. Tuan buka masuk pergi ke balai lentang tu, mami ni kata apa saya, tahu saya ni orang buat naya kat saya, orang kata kat saya, orang rogol saya, bayi kat anak saya lah apa-apa. Dia duk meratus, dia duk merebek. Tak apa, dah nampak tanda-tanda awal yang tak sihat. Tu saya kata, mami bagi suara bagi rendah sikit, bagi pelan-pelan sikit cakap. Tak boleh, saya sakit kena bagi suara pelan lah. Lagi suara lagi tinggi lagi sakit, bagi pelan. Dia pun buat naya saya, dia pun buat gini, suami saya buat gini. Saya tak apa lah, ni pergi report polis lah. Mami duduk mana? Saya balik pulau duduk. Tak balik pulau, apa saya main report sini? Ini bukan balai polis, mau report sini. Tak ada, sebab ustaz muka macam rajis kana. Allahu Akbar. Dia buat saya muka macam rajis kana. Kata apa kena mengena mami? Apa kena mengena? Saya terus kira tak apa lah mami. Mami pergi report polis, jangan macam ni. Mami mau apa sebenarnya, mau apa? Saya kata dekat dia, mami mau apa? Tak, saya mau sikit sumbangan. Mau sumbangan abang lah, apa dia cinta panjang pergi kono merata. Tak payah pergi mana-mana. Saya mau minta apa, nak mau semayang. Satu telekong pun tak ada. Telekong banyak belakang duk ada, pergi ambil. Rupanya geng perempuan kata apa? Dia pergi belakang, dia ambil telekong, dia pakai test semua. Dia test, dia ingat kamdar. Dia test semua. Last kita buat last dia. Dia kata saya,
Ustaz boleh tolong saya? Saya kata boleh, tolong. Mami nak tolong apa? Sikit bagilah apa-apa patut dia kata. Okey. Tuan-tuan, nak apa tuan-tuan? Duduk masjid semua orang tahu. Siapa duduk di masjid tahu? Cerita ada 1001 cerita dalam masjid orang main minta-minta ni. Tempat pusat permohonan yang tak ada orang apa? Tak ada birokrasi, tak ada. Masjid minta direct terus, minta orang boleh bagi. Tapi main minta tuan-tuan nak menghadap dengan 1001 karenah manusia. Tuan-tuan, ni manusia. Baik tuan. Tapi yang penting ialah bukan dengan meminta-minta. Paling afdal kita bagi, kata Nabi SAW, ialah orang yang tak minta, sembunyikan keaiban dia dalam kemiskinan dia. Kita kenal orang ni, kita bagi dia dulu. Tapi sayangnya hari ni tuan-tuan, yang banyak meminta-minta adalah orang Islam, majority. Tapi hari ni pergi gelandangan dekat Penang Road, sama naik lah. Kita tengok gelandangan tu sama naik. Tapi bila saya fikir balik, orang yang minta sedekah hari ni tuan-tuan, antara orang kaya dalam dunia adalah beggar, peminta sedekah. Kaya tuan-tuan, dia buat muka selebek, miskin, buat susah-susah. Sehari dia kalau dia minta, dia duduk pasal Ramadan ni, dia suar tangan tuan-tuan, orang bagi kat dia, sehari dia dapat, dia punya pendapatan sehari, seorang bagi RM2. Dan ni jarang orang bagi RM1. Orang bagi RM2, RM5 orang bagi, katalah sehari dia dapat, dia duduk sekali dia duduk, dapat 50 ataupun RM60. 30 hari RM60, RM50 satu malam, kali dengan 30, berapa? RM1,500. Duduk sat lah, dan RM50. Dia perlu punch card tak? Tak perlu punch card. Ini tuan-tuan, sekarang profession, antara profession yang boleh dibuat. Siapa-siapa yang tak ada kerja boleh minta, boleh apply, minta sendiri. Tuan-tuan, nombor yang keduanya, yang ke-25 dan terakhir hadis untuk hari ini, hadis ke-25. Saya pernah sebutlah dekat berkaitan dengan waktu kita nak bagi zakat ni. Banyakkan orang yang menerima zakat adalah orang yang tak main masjid. Tu yang menyedihkan. Yang tak main masjid ni, tak main semayang dak, apa dak, lilau dalam kampung tuan, tak tahu nak buat apa. Tapi miskin, zakat mau. Tak bagi zakat. Orang lain boleh dapat, kami tak boleh dapat. Dia boh. Tengoklah orang luar mah tak tengok anak kampung sendiri. Tapi main masjid tak? Tak main. Semayang tak? Tak. Orang duduk kuliah, dia duduk kedai kopi, kena cawan, stay cawan, minum-minum sambil duduk kutuk orang atas masjid. Tapi miskin minta apply zakat. Bila zakat masjid dah hantar apa, dia tak boleh apply. Dia suruh masjid apply untuk dia. Banyak cantik muka, masjid kena apply untuk hang pula. Kalau hamai ke masjid, hamai minta kat kita, hang kata boleh tolong nak kat saya, boleh. Tapi ni tak main minta. Dia dengan sendirinya mengatakan masjid dah patut buat. Silap kita menata orang miskin. Tuan-tuan, nombor 25, hadis ke-25, taqwa dan akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah qala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farj rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga. Apa benda yang manusia buat yang banyak masukkan manusia dalam syurga? Apa jawapan Nabi? Taqwallah, orang yang bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlaknya baik. Orang yang akhlak baik, orang yang ada ada takwa kepada Allah, orang ni cepat masuk syurga. Kemudian sahabat ni tanya lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa nara, apa pula benda yang menyebabkan ramai manusia masuk neraka? Jawapan Nabi ialah benda yang paling banyak manusia masuk neraka adalah al-fam. Ni
Fam, mulut. Orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang, ingat, nombor satu mulut. Mulut punya pasal. Nombor dua farj, kemaluan. Dua tempat manusia cepat masuk neraka, mulut punya pasal dengan tempat kemaluan punya pasal. Sebab itu tuan-tuan, mulut ni antara benda paling berbisa. Kadang-kadang ayat kita seumpama boleh mengubah seseorang dengan pedihnya mulut kita. Saya tak nak apa, saya akan cakap, saya bubuh betul. Anak ikut, tak nak ikut, sudah. Memang sedap cakap, sedap mah kan. Mau tak mau pasal kang, aku tak kira hati hang ke apa ke, perut hang ke, limpa ke pasal kang. Ang mau dengar tak mau dengar, sudah, aku akan cakap ke kang. Boboh betul-betul punya kawan ni tuan-tuan, duduk senyap, dia pam seronok kata ke orang. Orang tak balas lagi seronok kita kata, betul tak? Orang kata, kita kata ke orang tak balas, oi syok. Kalau lawan betul je tak syok, bubuh dah. Saya tak jual ican dia senyap ustaz, dia senyap, dia bubuh dah betul-betul seronok kata ke orang. Best kan? Kawan tu balik tuan-tuan, berbekas hati dia, berbekas. Bukan bekas yang boleh mengubah dia, berbekas kerana perubahan hati dia. Mula aku sayang ke hang, tapi hang kata lagu ni kat aku hilang rasa sayang tu sikit ke hang. Kita ada perasaan kata kita bagus sebab kita boleh kata ke orang. Tuan-tuan, hati-hati dengan mulut. Jangan mudah tuduh orang. Ni perangai satu lagi, suka tuduh orang. Tuduh orang tanpa ada asas, tak ada bukti, tuduh orang. Dia tengok dia pakai kereta baru, faham ni mulut, faham takkan tak faham kot. Ada tu mana-mana punya gula-gula manisnya masuk kat dia, apa mana nak tahu. Alah, punya orang tak kenal. Mulut. Kawan tu tukar kereta baru pun tuan-tuan, bukan kereta besar mana pun, tukar kereta Beza pun kena kata. Tu belum tukar lagi ikut apa Mercedes ke apa ke, nak kata padan juga. Tuan-tuan, mulut punya pasal. Sebab fitnah pasal orang, syok kata ke orang, berhenti bang lah, berhenti. Jangan sebar fitnah. Kalau kita diskusi pasal berkaitan dengan seseorang untuk buat keputusan, silakan boleh sembang. Ustaz, kalau begini dia buat gini, dia buat gini, boleh tak? Gini, boleh sembang. Ataupun kawan kita, aku nak bincang sikit dengan hang lah, kita tengok hari ni dia buat keputusan lagu ni, kena tak macam ni? Itu perbincangan, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk bincang. Bos kita buat satu keputusan, kita nak sembang dengan kawan-kawan kita. Tadi masa bos kata lagu tu, saya rasa ada benda yang kita boleh buat lebih baik lagi. Tuan, itu perbincangan, tak apa, kita ada lapik lagi. Tapi ni tuan-tuan, bubuh dah ada lah. Bos ni tak boleh pakai dengan orang lah, dia buat seorang, dia syok seorang dia, apa ramai manusia, apalah. Bubuh tuan-tuan, betul-betul punya. Mulut. Kerana mulut jatuh murtad. Berapa ramai kerana mulut. Yang tu itu hamba Allah tu yang yang buat lawak yang budak perempuan tu buat lawak, yang buka tudung depan orang, nak buat lawak. Ini lawak tuan-tuan, nak buat lawak. Kerana mulut tuan-tuan buat lawak, terpaksa mempermainkan agama. Tuan-tuan, maka benda-benda ni lah yang menyebabkan ramai orang masuk neraka. Nombor dua, kemaluan. Sebab apa kemaluan? Sebab di sini tuan-tuan, tempat antara yang Nabi suruh bainal fakhizain, kamu jaga antara dua paha kamu ni, akan jadi tempat yang halal, dan tempat itu juga tempat yang haram. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga 5 hadis 21, 22, 23, 24, 25 kita dapat baca pada petang pada pagi ni. Moga-moga tuan-tuan dengan 5 hadis ni Allah menilai kita sebagai orang yang memartabatkan hadis Nabi SAW. Kita nak jadi orang baik, kita nak duduk dengan orang-orang yang baik, kita nak bersama dengan orang-orang baik, kita nak duduk dalam persekitaran
yang baik. Dan tuan-tuan sebenarnya sedang mewujudkan persekitaran yang baik. Tahniah kepada pihak masjid, kepada para jemaah, kerana orang yang menginginkan kebaikan. Dan sama-sama kita kekalkan kebaikan ini untuk hari-hari yang mendatang agar semuanya baik-baik belaka. Wallahu alam. Sebarkan kebaikan, sebab Nabi suka habaq benda ni. Sebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan. Jangan buat benda kejahatan. Wallahu alam bisawab. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya lambat 10 minit, saya bayar balik 10 minit. InsyaAllah tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Moga-moga Allah rahmati kita tuan-tuan. Doa sama-sama. Ruang yang ada ni, minta doa Allah kekalkan kita sampai akhir Ramadan. Momentum Ramadan di penghujung-penghujung ni selalunya orang akan menurun. Orang akan menurun. Tapi tuan-tuan, kita minta lah banyak-banyak agar Allah mengekalkan istiqamah. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Selepas engkau berikan kepada kami hidayahmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau lah maha pembolak balik. Minta agar Allah kekalkan kita. Waktu kita baik ni, kekalkan. Tuan-tuan, iman manusia ni dia yazid iman manusia ni yazid wa yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Iman malaikat la yazid wa la yanqus, tak tambah tak kurang. Lagu tu ya statik. Lepas tu ulama kata iman manusia ni kalau bertambah, baik dia tu lebih dari malaikat. Kalau dia jahat, syaitan lari you. Kalau dia jahat ni, syaitan kata, Allah, aku tak pernah buat lagu ni lah, aku pun tak nak buat lagu orang lah, gila lah. Syaitan duduk tepi tu, dia ni memang dahsyat tu, ni gangster mana mai boleh buat gila lagu ni. Dahsyat. Aku tak pernah mengaku Allah Ta'ala tu bukan Tuhan. Hang mengaku Allah Ta'ala bukan Tuhan. Gila tak gila tuan-tuan? Aku tak pernah mengaku pun, aku tetap kata Nabi Muhammad tu Nabi. Hang boleh mengaku hang Nabi, gila kan? Setan kata apa? Gila lah. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau manusia yang iman, kalau jatuh memang terkelepek tu tuan-tuan. Setan pun lari, tengok tu Allah. Rupanya ada setan lagi, ada setan lagi. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita di alam maya ni tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita doa dalam Ramadan. Jangan lupalah doa untuk sahabat-sahabat kita. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.